Maka dikala ahli tasawuf menyatakan yang wujud itu adalah satu, iaitu Allah, maksudnya itu iaitu wujud yang hakiki. Mereka tidak bermaksud dengan kata-kata ini bahawa manusia juga ada sebahagian dari Tuhan, tidak. Bila mereka kata yang ada hanyalah Allah dan kita ni Tuhan ke? Mereka tidak bermaksud demikian. Bila mereka menjawab yang ada hanyalah Allah, adalah merujuk kepada wujud yang hakiki, hanya satu, yakni wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi itu maksud mereka. Jadi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka, di sinilah selalunya mereka dituduh sebagai sesat. Bagi orang yang tidak memahami sudut pandangan mereka itu, bila mereka katakan yang wujud hanyalah satu, iaitu Allah, orang yang tak erti ni, dia menganggap mereka ni kata semuanya Tuhan. Sebab mereka kata yang ada hanyalah Allah, dan kita ni Allah lah kalau gitu. Ini sudut pandangan yang salah. Orang yang tidak faham seperti yang mereka faham akan memahami tafsiran seperti ini, sedangkan mereka tidak bermaksud demikian. Lebih-lebih lagi, idea ini, idea yang cuba mengaitkan suatu konsep bahawa manusia bertukar menjadi Tuhan dan Tuhan menjelma dan diri manusia. Konsep ini adalah konsep yang dikembangkan oleh musuh-musuh Islam yang cuba nak dibawa masuk, dan yang jadi mangsa adalah ahli tasawuf. Sedangkan mereka tidak bermaksud demikian, tapi cuba dikaitkan, cuba ditafsirkan kata-kata mereka. Yang ahlinya jelas faham, yang bukan ahlinya, sama ada mereka itu salah faham kerana mereka bukan berkeahlian atau sengaja menyalah tafsirkan untuk merosakkan disiplin ilmu ini. Inilah yang berlaku. Maka sebab itu dalam dunia, dalam keilmuan tasawuf, satu istilah yang selalu disalah faham adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud dalam bahasa yang mudah berarti ketunggalan yang wujud. Yang wujud hanyalah satu maksudnya. Jadi sekalipun perkataan ini, istilah ini, ahli tasawuf sendiri pun tak pakai. Wahdatul wujud ni sebenarnya bukan istilah ahli tasawuf. Ahli tasawuf pun tak pakai. Tapi orang cuba mengaitkan perkara ni dengan ahli tasawuf, lalu direka istilah ini. Tapi bila sudah diguna pakai, orang guna je lah. Sedangkan maksud ataupun apa yang hendak disampaikan adalah pegangan mereka bahawa yang wujud, yang hakiki itu hanya satu. Sama ada sebelum diciptakan makhluk ataupun setelah diciptakan makhluk, satu saja, iaitu Allah. Cuma beza dengan kita apa? Kita sekarang, kita meyakini perkara ini. Tak ada orang kata yang wujud, yang hakiki ada dua. Tak ada, ini syirik yang nyata. Tak ada orang kata begitu. Orang tetap meyakini yang wujud, yang hakiki hanyalah satu, iaitu Allah. Kita pun kata begitu. Tapi dalam masa yang sama, kita melihat kepada kewujudan makhluk juga. Kalau kita tengok depan kita ni, ada juga. Tapi adanya makhluk kita istilahkan sebagai wujud yang majazi, wujud yang pinjaman. Inilah gaya Usuluddin dalam memahami perkara ni. Gaya Usuluddin, tetap kita mengakui yang wujud yang hakiki hanya satu, tidak dua, hanya Allah. Dan kita semua ni, kita nama juga wujud, tapi kelah-kelah mana? Kelah majazi, pinjaman saja. Tidak disamakan dengan wujud yang hakiki tadi. Itu kita. Sebab itu taraf kita ini dinamakan Tauhiduz Zat. Pegangan seperti tadi dinamakan Tauhiduz Zat. Kita mengesahkan Allah pada zat ketuhanannya, iaitu zat Allah hanya satu. Yang wujud yang hakiki, yakni zatnya itu hanya satu, tidak lain. Tapi ahli tasawuf
menghayati semua ini bukan hanya menerusi kefahaman. Mereka adalah ahli azwaq, ahli zauq, ahli rasa. Orang yang dihidupkan rasa hatinya. Lalu mereka menanggapi perkara ini. Memahami perkara ini bukan hanya dari sudut fikirannya, tapi dikaitkan, disertai sekali dengan rasa hatinya, sehingga mereka merasakan dalam pandangan mata hati mereka itu yang wujud hanyalah satu, sehingga mereka terlupa kepada makhluk. Itu beza dia ahli tasawuf dengan kita. Kita melihat kewujudan Allah, tapi kita tak lupa ada juga orang ni. Cuma kita beza dari segi jenis wujud saja. Wujud Allah yang hakiki, wujud makhluk majazi. Ahli tasawuf, kuatnya pandangan mereka ini nisbah pada nur, kepada melihat kepada kewujudan Allah terlalu terang, melupakan mereka kepada kewujudan makhluk. Lupa, tak ada pada pandangan mereka, sehingga mereka melihat hanyalah kewujudan Allah semata-mata. Mereka lupa terus kepada makhluk, lupa. Itu beza. Maka yang ini dinamakan wahdatul wujud. Kalau kita nak pakai istilah itu. Oh ya, saya nak cerita, nak sebut sangat, sebab inilah antara aspek-aspek yang selalu ahli tasawuf dikaitkan dengan kesesatan. Jadi saya terpaksa mengaitkan beberapa istilah lain yang sesat supaya orang dapat beza mana tasawuf, mana hak karuk-maruk ni. Dalam tasawuf tadi, kalau kita nak guna istilah tu, gunalah wahdatul wujud dengan erti melihat yang wujud yang hakiki hanyalah Allah. Jadi ahli tasawuf beza dengan kita, mereka lupa kepada makhluk. Kita ni nampak sedar, itu je bezanya. Dikala kita menyedari makhluk ini, kita dinamakan tauhid zat. Kita mengesahkan zat Allah. Tapi bila kita lupa kepada makhluk, martabat itu dinamakan wahdatul wujud. Kalau begitu, wahdatul wujud tingkatan yang lebih tinggi daripada tauhidul zat. Sedangkan ia sebahagian darinya. Itu saja. Tapi istilah lain yang selalu dikaitkan dengan kesesatan disebut sebagai al-hulul dan ittihad. Al-hulul, Tuhan itu menjelma dalam diri makhluk sehingga bersatu, makhluk jadi Tuhan, Tuhan jadi makhluk. Ataupun dari bawah pula, makhluk itu akhir sekali bersatu dengan Tuhannya dan jadi Tuhan. Pegangan ini tidak pernah wujud dalam dunia tasawuf. Kalau ada pun, itu adalah dibawa masuk ataupun cuba dibawa masuk oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan tasawuf yang hakiki tidak itu maksud. Dah ada ke pesen-pesen gini ni?